Pelbagai gejala sosial yang bersifat negatif semakin mengambil tempat dalam sosial kehidupan masyarakat dalam negara Malaysia, iaitu LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transseksual atau lebih dikenali sebagai LGBT telah mula masuk dalam sosial masyarakat Malaysia sejak sekian lama. Golongan LGBT ini merujuk sekelompok golongan yang mengamalkan cara hidup lesbian, gay, bisexual dan transseksual yang diterima oleh sesetengah negara di barat seperti Amerika Syarikat, Argentina dan Perancis. Oleh itu, tidak semua negara memandang cara hidup ini patut dijalankan, seperti masyarakat di Malaysia telah menolak untuk menerima kelompok ini. Ini adalah kerana cara hidup LGBT tidak selari dengan cara yang telah diajar oleh agama Islam. Sedikit hadis dan dalil, pembedahan untuk menukar jantina sama ada daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya jelas bercanggah dengan hukum syarak. Perbuatan ini adalah haram kerana ia semata-mata mengikut hawa nafsu, terpedaya dengan godaan syaitan, tidak mensyukuri nikmat kejadian diri dan termasuk dalam kategori mengubah kejadian Allah SWT. Seperti firman-Nya, maksudnya, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong dan sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternakan lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Surah An-Nisa ayat 119. Budaya LGBT sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia, terutama apabila melibatkan isu berkaitan agama dan budaya di negara ini. Oleh itu, terdapat beberapa kajian lepas yang menjelaskan perbahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejala LGBT. Kajian oleh Megat Ahmad dan Maknawi pada 2015, gejala kecelaruan identiti terjadi kerana dua faktor iaitu faktor lampau dan faktor emosi. Faktor pada masa lalu seperti hubungan dengan ibu bapa dan faktor emosi pula seperti imej diri berasa selesa dengan penampilan lawan jenis. Selain itu, terdapat juga faktor semula jadi manusia seperti hunsa. Ada juga kajian yang menyatakan bahawa bukan sahaja kurangnya rasa hormat agama yang menjadikan seseorang itu LGBT, malah faktor sosial pekerjaan, jantina dan peribadi turut menyumbang kepada tingkah laku ini. Kajian oleh penyelidik terdahulu juga mendapati bahawa remaja terlibat dalam LGBT mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dengan masalah kesihatan mental berbanding remaja biasa, termasuk dengan risiko terlibat dalam penyalahgunaan dadah atau alkohol. Semua ini menimbulkan masalah kepada mereka seperti semakin dipinggirkan oleh orang yang paling rapat dengan mereka dan masyarakat sekeliling sekaligus mengganggu psikologi mereka. Pengaruh LGBT mampu menghancurkan sebuah institusi kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana ini bertentangan dengan fitrah semula jadi. Keharmonian dalam kalangan ahli keluarga juga akan turut hilang. Lebih-lebih lagi di Malaysia ini terdapat ada kes di mana anak mereka terlibat dengan pengaruh LGBT ini. Apabila anak ini memberitahu kepada ibu bapanya merasa sedih dan kecewa akan tindakan anak tersebut dan anak tersebut tidak berpuas hati dengan pandangan ibu bapa mereka, lalu mereka berlari dari rumah dan ada juga yang tidak pulang semula ke rumah mereka. Seterusnya, mengapa LGBT mampu menghancurkan sebuah institusi kekeluargaan adalah disebabkan LGBT ini akan menyebabkan maruah keluarga hilang ataupun tercalak. Hal ini dikatakan demikian kerana aib mereka bakal menjadi gosip, terutama lagi apabila zaman era moden ini terdapat teknologi yang lebih canggih sehingga suatu maklumat itu boleh dicapai oleh seluruh dunia tanpa sempadan. Akan mengubah gaya kehidupan yang negatif. Manusia ini akan terdedah ke arah budaya kehidupan yang negatif. Seperti semua tahu bahawa golongan LGBT ini akan memberi banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, kehidupan dan sebagainya. Golongan remaja khususnya akan mudah terpengaruh melakukan perkara yang negatif kerana mereka
bersama menjalani gaya kehidupan yang negatif ini. Gejala LGBT yang membenarkan budaya seks bebas boleh menyebabkan penyebaran penyakit berjangkit seperti AIDS. Menurut portal rasmi MyHealth, Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit Human Immunodeficiency Virus iaitu HIV adalah sejenis virus yang mampu memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang dan menjadi punca seseorang itu menghidap penyakit sindrom kurang daya tahan melawan penyakit yang juga dikenali sebagai AIDS. Menurutnya lagi, disebabkan daya tahan imunisasi mereka yang menghadapi penyakit AIDS ini lemah, mereka mudah untuk terjangkit dengan penyakit lain seperti kanser dan jangkitan kuman. Oleh sebab itu, mereka yang mengamalkan budaya LGBT dalam kehidupan harian boleh menjadi penyumbang utama kepada penularan penyakit AIDS dan virus HIV. Perkara ini telah dapat dibuktikan berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur yang memperlihatkan 65% jangkitan penyakit HIV berpunca daripada golongan homoseksual dan biseksual. Timbalan Setiausaha Agung Majlis AIDS Malaysia (MAC) telah menyatakan trend penularan HIV AIDS di Malaysia meningkat secara mendadak kepada kira-kira 40% pada tahun 2017. Oleh itu, saya juga boleh simpulkan yang golongan LGBT ini boleh menjadi penyebab sesebuah masyarakat itu berpenyakit. Antara cadangan bagi membantras isu ini, pihak berkuasa seharusnya meningkatkan lagi operasi penangkapan dan pendakwaan kepada pesalah LGBT agar lebih banyak perbincangan diadakan untuk membantras gejala ini di samping mengurangkan lagi bilangan masyarakat yang terlibat dengan gejala LGBT di Malaysia. Dalam pada itu, tindakan menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Sekiranya program berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT, maka pegawai tersebut diberikan kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan apa jua perlakuan peserta maupun kandungan program atas faktor sensitiviti budaya dan agama. Kesimpulannya, isu LGBT di Malaysia bukanlah suatu isu yang jarang didengari. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi membantras isu ini, seperti pihak dan organisasi berkaitan menjalankan ceramah dan pelbagai program. Sebagai usaha untuk mengajak orang awam bersama-sama membantras isu ini, gejala LGBT memberi kesan yang buruk terutama dalam pembentukan institusi keluarga. Kajian berkaitan isu ini perlu diteruskan lagi bagi membantu mencari langkah yang terbaik untuk membantras gejala LGBT dari semasa ke semasa. Cik, adakah Encik tahu apakah itu LGBT? Saya Pada pendapat Cik, apakah punca LGBT berlaku dalam kalangan masyarakat kita? saya rasa sebab dia terikut budaya barat dan mungkin sebab kurang attention dari parents. Okey, baik. Terima kasih Cik. Okey, pada pandangan Encik, apakah cara terbaik untuk menangani isu LGBT di Malaysia? Baiklah, pada pandangan saya, cara yang terbaik untuk menangani isu LGBT di Malaysia adalah dengan cara memulaukan mereka. Hal ini kerana negara kita merupakan sebuah negara Islam dan negara kita tidak akan sesama sekali berkompromi dan juga menerima golongan LGBT ini. Seperti yang kita tahu, mereka juga pernah meminta hak-hak yang tertentu yang tidak logik, di mana mereka meminta untuk mewujudkan tandas transgender. Jadi kita sepatutnya menolak sekeras-kerasnya golongan LGBT ini.